الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله Inna Allah khabirum bima ta'malun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan juga meninggal akan segala larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan daripada amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, khatib ingin berpesan kepada diri sendiri dan juga para jemaah sekalian. Marilah kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mematuhi segala titah perintahnya dan meninggalkan akan segala larangannya. Kerana takwalah merupakan satu-satunya kunci untuk mencapai kejayaan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, negara kita adalah sebuah negara demokrasi berparlimen dan juga raja berperlembagaan. Dalam tempoh 5 tahun sekali, satu pilihan raya umum mesti diadakan untuk memilih wakil-wakil rakyat bagi membentuk kerajaan yang baru. Semua rakyat diberikan hak dan kebebasan untuk memilih dan menentukan wakil rakyat yang terbaik untuk menduduki kerusi Dewan Rakyat ataupun Dewan Undangan Negeri. Menurut perangkaan yang dikeluarkan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, jumlah pengundi berdaftar pada PRU 15 ialah 21.1 juta pemilih. Untuk makluman hadirin sekalian, jumlah pemilih pada PRU 14 yang lalu adalah 14.9 juta orang. Ini bermakna pertambahan hampir 30% pada PRU kali ini. Sehubungan dengan itu, tunaikanlah tanggungjawab kita sebagai pemilih pada kali ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pada hari ini khatib dengan rendah diri ingin mengingatkan bahawa berpolitik merupakan sebahagian daripada tanggungjawab kepada umat Islam. Oleh itu, sebagai Muslim, kita hendaklah mengambil bahagian atau sekurang-kurangnya menjadi pemilih untuk membentuk sebuah kerajaan.
Penglibatan umat Islam dalam bidang politik amat perlu. Dalam memilih pemimpin yang benar-benar layak dan bertanggungjawab terhadap kepimpinannya, apatah lagi memartabatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa ardhah, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Maksudnya bahawa sesungguhnya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipersoalkan tentang kepimpinan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini bermakna kepentingan melantik pemimpin adalah untuk menjaga kebajikan rakyat dan menguruskan negara serta melaksanakan kemaslahatannya. Atas sebab inilah Islam begitu memandang berat soal memilih pemimpin dalam semua peringkat kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perlu sedar, dalam kegairahan berkempen, sama ada secara fizikal ataupun di alam maya, kadangkala akan melonggarkan perpaduan di kalangan kita. Perkara ini berlaku adalah kerana kelalaian kita yang terlalu asyik berkempen, yang kadang-kadang hingga terpesong ke dalam kancah kutuk mengutuk, hina menghina, aib mengaib, dan lebih dahsyat lagi, fitnah memfitnah. Sedangkan semua ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditegaskannya melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang lain. Dan janganlah setengah kamu mengumpat akan setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha mengasihani. Apa yang diharapkan? Agar semua pihak hendaklah menyampaikan berita yang benar dan bertanggungjawab bagi setiap fakta yang disampaikan. Manakala bagi sesiapa sahaja yang mendengarkannya, hendaklah sentiasa bertabayun ataupun memastikan kebenarannya sebelum menerima dan juga menyebarkan sesuatu berita. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 menyebut, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah, periksalah untuk menentukan kebenarannya,
supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Jagalah tingkah laku dan percakapan kita, termasuklah bahasa yang kita gunakan, terutamanya dalam media sosial, kerana Islam mendidik umatnya berbahasa lunak dalam apa keadaan sekalipun. Tidak salah menyuarakan pendapat, cadangan dan juga idea, namun biarlah mengikut etika dan saling menghormati antara satu sama lain. Di negara kita, sensitivity dan hormat menghormati antara kaum perlulah diberikan perhatian. Biarlah selepas PRU yang ke-15 ini, kita semua menjadi seperti kata pepatah, biduk berlalu, kiambang bertaut. Marilah kita kembali menjalin mahabbah, mengikat semula ikatan ukhuwah, menyulam kembali hati yang retak dan resah kerana amarah, menyiram kasih sayang kerana cinta kepada Islam dan juga umatnya. Jangan kerana seketika berlainan fikrah kita meracuni kasih sayang yang telah sekian lama kita bina. Kepada para pemimpin yang telah dipilih, laksanakanlah tanggungjawab dengan penuh amanah dan dedikasi. Cubalah sedaya upaya untuk memenuhi janji-janji yang telah dibuat, dan teruskanlah segala usaha murni yang telah dilaksanakan oleh pemimpin sebelum ini, agar sentiasa memberikan manfaat, kebaikan kepada masyarakat dan juga negara, terutamanya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, justru itu marilah kita sama-sama berdoa agar proses pilihan raya kali ini berjalan dengan lancar, tanpa sebarang rusuhan, kekacauan dan juga pergaduhan. Oleh itu, peliharalah ya Allah keamanan dan kesejahteraan negara, kerana ini juga merupakan tanggungjawab kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullah in kuntum mu'minin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang yang menjadikan agama kamu sebagai ejekan dan permainan di kalangan orang yang telah diberikan kitab sebelum kamu, dan juga orang-orang kafir musyrik itu sebagai pemimpin. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وتقبل وبارك بجلالك وكمالك على ذيل عبادك وأشرف عبادك واسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا، اللهم أصلح أئمتنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدلي شاه، وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badli Shah ابن السلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير الزاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.